Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah rahmat dan izinnya. Kita dapat lagi bersama-sama meraihkan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambutan Maulidur Rasul merupakan sambutan hari kebesaran Islam yang kita sambut pada setiap tahun sebagai manifestasi dan bukti kecintaan yang tidak berbelah bahagi kepada Rasul yang terakhir bagi umat Islam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan teladan utama kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Hadirin yang dikasihi sekalian, bersempena dengan Maulidur Rasul yang kita sambut ini, marilah kita mengambil sedikit masa untuk mendengar ataupun membaca kisah-kisah keluhuran pekerti Nabi yang amat kita kasihi ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda amat bertanggungjawab kepada rakyat, amat amanah dengan tugas, amat pengasih terhadap isteri, anak-anak dan ahli keluarga, amat baik terhadap jiran, amat penyantun terhadap orang yang lebih tua, amat ceria terhadap kanak-kanak, amat penyayang terhadap haiwan, dan amat prihatin terhadap persekitaran. Nabi SAW juga amat berkhemah dalam tutur kata, amat tekun dalam pekerjaan, amat berhati-hati dalam membuat keputusan, amat mendidik, amat berani dalam perjuangan, amat berseni dalam peperangan, dan amat tegas dalam prinsip. Semua ini terangkum dalam kepribadian dan akhlak mulia Nabi, seperti mana yang disabdakan oleh baginda dalam sebuah hadis, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan semulia-mulia akhlak. Namun demikian, semua ini bukan sekadar untuk menjadi bahan bacaan atau pencitraan dalam ceramah semata-mata, tetapi yang lebih penting daripada itu, semua ini adalah untuk kita setiap lapisan masyarakat mencontohi baginda sedaya upaya kita. Bagi golongan remaja atau belia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan role model atau idola yang terbaik. Baginda sallallahu alaihi wasallam amat disenangi masyarakat sekeliling kerana sifat amanahnya sehingga digelar Al-Amin. Semasa zaman muda, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak membuang masa dengan perkara yang sia-sia, sebaliknya memanfaatkan setiap ruang dan peluang untuk meningkatkan kebolehan diri, seperti melakukan kerja-kerja kebajikan dalam masyarakat, mengembala haiwan ternakan, berniaga dan sebagainya. Hadirin yang dihormati sekalian, setiap kita perlu menerapkan manhaj Rabbani dalam segala urusan kehidupan. Dalam erti kata yang lain, dalam segala amalan, perbuatan dan maklumat hidup, kita mestilah meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai keutamaan dan panduan. Dalam dunia pekerjaan, apabila manhaj Rabbani sebati dalam diri kita, insya-Allah kita akan dijauhi daripada isu-isu seperti bekerja sambil lewa, malas, rasuah, tidak berintegriti, pecah amanah dan sebagainya. Semua kerja yang kita lakukan, insya-Allah akan membuahkan hasil kerja yang bermutu dan berkualiti tinggi.
kerana kita telah meniatkan kerja kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Hadirin sekalian, konsep alam sekitar, sosial dan takbir urus atau Environmental Social Governance ESG yang telah saya titahkan bukanlah suatu perkara atau amalan baharu. Prinsip ESG sebaliknya tidak lari daripada suruhan Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang digariskan di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah dalam surah Hud ayat 61 yang bermaksud, dan kepada kaum Samud kami utuskan saudara mereka iaitu Nabi Soleh. Baginda berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu selainnya. Dialah yang menjadikan kamu daripada tanah serta menyuruh kamu memakmurkannya. Justru kita sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala wajib untuk memakmurkan bumi ini seperti mana yang telah diperintahkannya. Tanggungjawab memakmurkan bumi ini bukan terhad kepada pembangunan materialistik semata-mata. Sebaliknya turut melibatkan amanah untuk memelihara alam ini. Saya sekali lagi menyeru agar kerajaan saya untuk mengamalkan prinsip-prinsip ESG dalam pentadbiran kerajaan negeri. Bagaimana kita menguruskan alam sekitar, flora dan fauna, bagaimana kita menguruskan sosial dan masyarakat, bagaimana kita menguruskan kerajaan, semuanya mestilah berpandukan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bijaksana untuk membangunkan negeri Pahang ini agar ianya membangun maju tetapi pada masa yang sama kekal hijau dan lestari. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih berganti malam dan siang terdapat tanda orang berakal. Hadirin yang dikasihi sekalian, kita kini berada dalam fasa pemulihan daripada musibah yang melanda kita kira-kira 2 tahun kebelakangan ini. Ujian getih ini telah memberi impak yang bukan sedikit kepada individu, keluarga dan masyarakat, bukan sahaja dalam aspek ekonomi dengan ramainya rakyat yang kehilangan pekerjaan serta mata pencarian, tetapi juga daripada aspek kesihatan mental. InsyaAllah segala kesabaran kita dalam mengharungi waktu-waktu sulit ini akan ada hasilnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Taghabun ayat 11 yang bermaksud, tidak ada suatu musibah yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah, nescaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Semua pihak bermula daripada atas sehinggalah ke bawah mestilah bekerja keras dalam proses pemulihan negeri dan negara kita. Di samping itu, usahlah kita berhenti daripada terus bermunajat dan berusaha daripada sudut kerohanian bagi memohon ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala agar musibah yang ada terus lenyap dari negeri dan negara kita, seperti dengan berdoa, melaksanakan solat hajat dan membaca kunut nazilah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 103 yang bermaksud, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali iaitu agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Saya bertitah agar semua pihak tanpa mengira agama, bangsa, warna kulit maupun fahaman politik perlu bersatu hati agar musibah yang kita hadapi ini dapat diatasi dengan segera. Mengakhiri titah, saya ingin menzahirkan ucapan selamat menyambut Maulidur Rasul kepada seluruh umat Islam di bumi Pahang Darul Makmur. Hayatilah segala sunnah dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan negeri Pahang Darul Makmur khasnya dan negara Malaysia amnya dilimpahi rahmat dan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Pahang Darul Makmur tahun 1443 Hijrah 2021 Masihi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.